Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah mempertemukan kita lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid. Kita akan masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ketujuh, iaitu Al-Qudrah. Sifat Al-Qudrah. Pada kali yang lalu kita dah ceritakan tentang sifat Wahdaniyah, iaitu sifat Asa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada hari ini kita akan sambung sifat yang ketujuh. Artinya kuasa. Sifat Qudrah artinya kuasa. Ada orang terjemah dengan makna berkuasa, dan ada juga ulama yang terjemah dengan maksud berkuasa. Semua tu kata, Ustaz, mana satu yang betul? Semua betul. Semua terjemahan tu betul. Tapi yang lebih sesuainya, yang lebih mudah faham kalau diikutkan lah, kan sepatutnya macam tu lah, kan. Lebih mudah faham adalah dengan berkuasa. Sebab apa terjemah berkuasa berbanding berkuasa? Berkuasa ini kata terbitan dia panggil, kan. Ngaji bahasa Melayu, kan. Kena faham bahasa Melayu lah. Nak faham istilah, kena faham juga istilah bahasa Melayu juga lah, kan. Jadi berkuasa itu adalah kata terbitan, berkuasa itu adalah kata sifat. Jadi yang mana lebih kena? Yang kata sifat tadilah, sebab kita membincangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah, kan. Jadi bila kita bincangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, maksudnya kata sifat adalah yang lebih sesuai. Okey, baik. Jadi Qudrah artinya kuasa. Kuasa, Qudrah, Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Jadi sifat Qudrah Allah SWT ni memberi kesan, memberi bekas, memberi kesan lah, kita memberi kesan pada sesuatu, pada satu benda lah. Sesuatu ni maksudnya makhluk lah, pada sesuatu makhluk. Makhluk ni apa pula, kan? Itu semua bahasa Arab, kan? Makhluk ni semua yang diciptakan. Semua yang diciptakan. Apa semua yang diciptakan? Alam ni lah. Semua benda yang ada kat dunia ni lah, kan? Semua benda yang ada kat bumi ni lah. Semua yang ada dekat angkasa ni lah. Itu dia panggil makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kudrah Allah, kan. Dengan sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memberi kesan pada mengadakan dan mentiadakan. Kudrah Allah Ta'ala ni dia mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu, kan. Mengadakan sesuatu daripada tiada, kemudian mentiadakan benda yang dah ada kepada tak ada, kan. Daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada, kan. Itu sifat Qudrah, dia buat kerja tu lah, kan. Mengadakan dan juga mentiadakan. Okey. Maka hakikat sifat Qudrah itu, sifat kuasa Allah Ta'ala itu, kan, ialah satu sifat yang qadim lagi azali. Sifat Qudrah Allah SWT ni qadim, sifat dia adalah qadim dan juga azali. Apa itu qadim? Maksudnya sifat Qudrah Allah SWT ini tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Bukannya asalnya tidak ada kuasa. Allah itu tidak ada kuasa. Bukan macam tu. Jadi adanya kuasa ni bila? Bukan semenjak lah. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan pada kuasanya Allah tu. Tak ada mula, kan. Macam mana tak ada mula? Wallah alam. Nanti kita akan bincang macam mana tak ada mula lah, kan. Jadi kita nak cerita sifat Qudrah ini dia ada dengan zat. Ada dengan zat Allah. Tidak ada permulaan. Bukan dulu tak kuasa lah ni baru kuasa. Tak. Bukan kata sebelum ada makhluk tak berkuasa. Tak. Sebelum ada makhluk lagi Allah telah ada sifat Qudrah. Sebelum ada alam ini lagi Allah telah ada sifat Qudrah, kan. Bukannya ada alam ni baru ada sifat Qudrah. Tak. Sebelum tu lagi dah ada sifat Qudrah.
Okey. Qadim lagi azali. Azali ni maksudnya tidak ada pengakhiran, tidak ada penghujung pada kudrat Allah, tidak ada penamat pada kudrat Allah, tak ada hujung, tak ada expired date pada kudrat Allah. Bukan kata lah ni Tuhan ni ada berkuasa, kudrat ada kuasa, tapi nanti akan datang dia akan tak ada kuasa, ada, bukan. Jadi sifat Allah Taala ni dia tidak ada mula dan dia juga tidak ada akhir. Jadi yang kata qadim tadi bukannya zat Allah Taala saja yang tidak ada mula. Segala sifat-sifat yang ada pada zat Allah pun qadim juga. Bukannya baru ada lah ni. Bukannya baru ada makhluk ni baru ada. Dulu lagi. Sebelum daripada ada makhluk lagi. Sebelum daripada ada manusia lagi dah ada sifat kudrat Allah. Sebelum daripada ada dinosaur lagi dah ada kudrat Allah. Sebelum daripada ada malaikat lagi dah ada kudrat Allah. Sebelum ada bumi lagi dah ada kudrat Allah. Apa lagi nak sebut? Sebelum ada planet? Ya, sebelum ada planet lagi dah ada kudrat Allah, sudah ada pada zat Allah. Macam kita cerita sifat wujud itulah, kan? Okey, baik. Lagi azali dan tidak ada penghujung. Nanti kalau dah kiamat nanti, kan, sifat kudrat Allah tetap juga ada, kan? Bukan kata kiamat nanti habis lah, sifat kudrat tak ada. Tidak ada penghujung pada. Dah nanti tak ada bumi, ada lagi sifat kudrat Allah tetap ada. Tak ada manusia, ada lagi sifat kudrat Allah. Tak ada malaikat pun, dah ada lagi sifat kudrat Allah. Musnah habis semua sekali, kan? Musnah habis semua sekali itu haruslah, tapi dia akan menjadi wajib bila aridi lah, bila ada hujah daripada Al-Quran. Contoh apa? Khalidina fiha abada. Allah kata kekallah mereka itu dalam syurga abada. Abad atau membaca dengan abadan, maksudnya selama-lamanya. Sampai bila selama-lamanya? Sampai bila-bila? Tak tahu bila, kan? Selama-lamanya. Sampai Allah Ta'ala kata lain pula lah. Kalau Allah kata hari ni aku akan musnahkan syurga dan juga neraka, masa tu baru musnah. Lagi belum lagi ada kata tu, maka tidak akan musnah lah. Sebab apa? Sebab ada Tuhan sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ni dia sifat dia la yukhlifullahu wa'dah. Bila dia janji, dia tidak akan menyalahi apa yang dia janji, kan? Dan tidak menyalahi kehendak dia lah, kan? Okey, baik. Lagi azali yang sabit. Jadi sifat Allah Ta'ala ni, sifat kudrat Allah Ta'ala ni yang sabit, iaitu yang tetap. Bukan sabit tu alat untuk potong rumput tu, bukan. Sabit ni maksudnya yang tetap. Tidak ada berlaku berubah-ubah pada sifat kudrat Allah. Tak ada berubah. Kata hari ni tenaga dia macam ni, hari ni kuasa dia macam ni. Tak, sama saja. Yang masa awal Tuhan buat bumi pun dengan kudrah yang sama. Allah Ta'ala buat manusia pun kudrah yang sama. Allah Ta'ala buat malaikat pun menggunakan kudrah yang sama. Bukan ada kudrah yang lain-lain. Tu tadi kita dah bincang lah. Benda ni sebenarnya dah bincang dalam sifat wahdaniyah itu, kita dah cerita dah. Iaitu esa pada sifat. Allah Ta'ala itu esa pada sifat. Tidak menafikan beberapa pada sifat Allah Ta'ala tu, kan? Okey, baik. Itu. Jadi sampai bila yang sabit tidak ada berubah-ubah. Kita kata kita ada kuasa, tapi kuasa kita ni berubah-ubah. Berubah-ubah macam mana? Masa kita kecil dulu, kita tak ada tenaga, kan? Nak angkat barang pun tak boleh, nak angkat botol susu pun tak boleh, sampai nak kena orang suap. Lah ni boleh suap sendirilah. Nanti sampai satu masa pula kita akan tak boleh suap balik. Itu maksudnya tenaga kita, kuasa kita tu berubah-ubah. Bila kuasa kita berubah-ubah tu macam tak ada kuasa lah. Macam tak ada kuasa, kan? Jadi bukan kuasa yang sebenar. Kuasa yang sebenar hanyalah kuasa Allah. Dia tetap dengan tidak ada berubah-ubah. Okey, baik. Dan kuasa Allah juga tidak ada kait. Tidak ada perlu bantuan kepada yang lain, kan? Kuasa kita ni dia kena ada bantuan yang lain. Nak kuasa jalan laju, kena ada kenderaan baru kita boleh jalan laju. Tak ada kenderaan, tak boleh juga. Nak kena berlari, tapi berjalan kita nak kena berlari, kena pakai kasut yang elok baru boleh lari laju, kan? Dan sebagainya lagi lah, kan? Kita memerlukan bantuan yang lain, dan tak sunyi juga kita ni daripada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita boleh buat satu benda lah. Okey, baik. Jadi sifat qadir lagi dan sabit, berdiri ia pada zat.
Jadi sifat ini, sifat qudrah ni dia berdiri pada zat Allah. Dia ada pada zat Allah lah, kan? Bersama-sama dengan zat Allah. Ni kita cerita ni yang ketujuh ni cuma untuk kita permudahkan pembelajaran. Tapi sebenarnya dia ada siap dengan zat. Kita lahir kuasa kita tu mai kemudian ke? Tak. Kita mai kemudian tu iyalah dari segi, tapi kita lahir tu dah ada tenaga asal tu dah ada dah pada kita. Tapi bila kita boleh tunjuk kuasa lagi kuat, baru kita tahu, oh ni orang ni powerful lah, orang ni orang yang kuat, kan? Tu macam tu lah cerita dah, kan? Jadi ada sifat ni sekali dengan zat lah. Sebab sifat ni dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, tak boleh ada sendiri, kan? Macam mana tak boleh duduk sendiri lah kan ceritanya. Sifat ni tak boleh duduk sendiri. Kata, mana tadi aku nak main kerja, tadi aku nampak kuasa duduk kat jalan. Kuasa apa? Kita pun tanya, kuasa apa? Cakap apa lagu ni? Kan? Tu kita akan tanya benda tu. Jadi dia mesti ada tempat dia duduk dah. Kuasa tu duduk mana? Kuasa tu duduk kat signboard lah. Contoh lah, kan? Ada tulis perkataan kuasa. Kata, aku nampak kuasa tu, kuasa kat signboard tu. Tapi dia menumpang juga lah. Kena tumpang lah, kan? Contoh kita ambil senang lagi, iaitu warna. Ni baju ustaz ni warna kuning, kan? Baju ustaz warna kuning. Jadi kuning tu nampak kuning saja kan? Tak. Nampak kuning sekali dengan baju, kan? Kan nampak kuning saja, baju tak nampak? Tak. Baju nampak sekali dengan kuning tadi, kan? Jadi kuning tu boleh duduk sendiri. Kalau kita jalan-jalan nampak kuning duduk terbang. Kata ustaz tadi saya nak mai, saya nampak kuning kat jalan. Kuning, nampak kuning kat jalan, kan? Kuning tu duduk kat jalan ke? Tak. Kuning saja, nampak kuning je. Tak. Tapang ni cakap apa lagu ni, kan? Pening ke apa? Mimpi lagi ke apa? Dalam mimpi pun tak ada macam tu, kan? Okey, baik. Dengan kudrah tadi Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap yang ada. Mengadakan tiap-tiap yang ada daripada tiada kepada ada lah. Maksudnya mengadakan yang ada tu. Yang ada lah ni macam contoh kita ni. Ada lah ni kan? Dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Dan mentiadakan juga benda yang tak ada. Benda yang tak ada macam mana? Benda yang belum ada lagi. Dan di iradah Allah Ta'ala, di kehendak Allah Ta'ala, di sifat iradah Allah Ta'ala pun nak benda tu tak ada. Benda apa yang nak tak ada? Tak tahu. Benda tu di iradah Allah Ta'ala, kan? Mana kita nak tahu, kan? Jadi sifat kuasa ni mengadakan dan mentiadakan ni bersetuju dengan iradah Allah. Bersetuju dengan sifat iradah. Apa maksud iradah? Sifat berkehendak. Sifat kehendak Allah Ta'ala, kan? Jadi semua yang Allah Ta'ala buat, semua yang takdir ni, semua yang kudrah buat ni tidak berlawanan langsung dengan sifat iradah. Tidak berlawanan langsung dengan sifat iradah. Apa iradah? Nanti kita akan cerita pada masa akan datang, sifat iradah. Tapi kita belum habis lagi kudrah ni. Ini baru dia punya pengenalan sifat kudrah. Jadi Ustaz ingat sekadar itu perkongsian kita pada kali ini. Jadi kita akan sambung pada masa akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.